Okey, selamat sejahtera. Kita kembali kepada untuk Minecraft Challenge 2022. Okey. So, seperti yang dikatakan kita ada 4 kategori iaitu skor rendah, tahap 1. Yang pertama adalah temanya Live on Land. Okey, untuk Live on Land ni izinkan saya kongsikan sedikit sebanyak idea bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan terutamanya para peserta. Di mana sebenarnya dalam Minecraft kita dia boleh membinakan sesuatu untuk mewakili reality dalam kehidupan dalam Minecraft sebagai representation ataupun perwakilan. So idea-ideanya adalah kita boleh design satu sustainable orang hutan reserve di mana kita boleh anak murid boleh berduduk bersama untuk brainstorming untuk adakan sumbangan sarang untuk dapatkan idea bagaimana kita nak reserve dan menguruskan center orang hutan tersebut. Itu akan membawakan satu macam mana kata budaya Malaysia ataupun keunikan Malaysia. So kita boleh transformkan dalam tu, kita boleh tukarkan sepertinya kita ada canopy world, kita adakan Mount Kinabalu punya template world, so kita boleh tukarkan ataupun transform bagaimana kita wujudkan satu center untuk ataupun wujudkan satu biodiversity center untuk sesuaikan tujuan tu. So, idea yang kedua adalah kita boleh binakan Minecraft Biodiversity Lab. Sedia maklum dalam tu kita boleh binakan seperti greenhouse. Greenhouse adalah semi-ferrous punya benda ataupun kita letakkan chemicals, table, crafting table dan sebagainya untuk mewakili Minecraft Biodiversity Lab ini. So dalam tu kita boleh guide guidance audience untuk membuatkan eksplorasi penerokaan, termasuk kita boleh speaking with the scientist, kita boleh berucap dengan scientist. Dalam tu kita gunakan NPC dan masukkan informasi-informasi dalam tu. Jadi dia akan uh, menampakkan apa yang kita dihasilkan akan lebih interaktif adalah interactions, two-way interaksi dua hala. Jadi bersama dengan bots, links untuk completekan quest, mungkin ada kan gunakan quiz dan sebagainya. Seterusnya idea yang ketiga berkaitan dengan live on land adalah Minecraft Extension Safari. So, di situ kita boleh kongsikan sedikit biodiversity extinct species. Contohnya di Malaysia, kita ada extinct species yang ataupun endangered species seperti Malayan tigers dan Malayan tigers, apa lagi orang hutan, penyu dan sebagainya untuk menunjukkan keindahan, keunikan Malaysia. Selain daripada itu, kita boleh gunakan NPC lagi ataupun gunakan book and quill ataupun kita gunakan bot, kamera, portfolio untuk rekodkan maklumat-maklumat, letak kat situ satu center dan tentang setiap spesies. Jadi dia akan menunjukkan satu set Minecraft Extension Safari ini lebih menarik. Saya yakin percaya kalau para peserta tak pernah lagi pergi safari, kita boleh tukarkan sesaja Night Safari, Taiping Night Safari ke ataupun zoo ke untuk dapatkan idea, kita boleh binakan untuk live online. Senang saja, kita gunakan apa yang sedia ada, tapi kita boleh melakukan sesuatu yang menarik. So, untuk SDG nombor 7 iaitu Affordable and Clean Energy untuk sekolah, sorry ada sikit typo, sekolah rendah tahap 2. Jadi di sini izinkan saya berkongsi sedikit idea-idea bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ataupun para peserta mempunyai idea yang lebih banyak. Tak lugilah kita berkongsi di sini ya. So, untuk yang pertama, di mana kita sebut dengan affordable ataupun clean energy, semestinya kita akan terfikir dengan water dam atau terfikir dengan wind turbine, kincir angin ataupun kita gunakan solar cell. Dalam Minecraft semestinya seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja ini adalah water dam. Kita boleh binakan water dam
gunakan word template yang sedia ada, carikan spot yang sesuai dan berikan justifikasi kenapa spot itu sesuai untuk binakan water dam agar tidak mendatangkan ancaman kepada biodiversity. So, cleaner alternatives seperti yang ditunjukkan, solar, hydroelectric, wind power, ataupun less expensive but environmental damaging option. Contohnya gunakan charcoal ke dan sebagainya. So, mungkin untuk yang tu, selain daripada energy, kita mungkin binakan sesuatu bangunan yang less consume energy ataupun have a little effects on the pollution create. Okay, kurangkan pencemaran. Okay, mungkin dalam bangunan tersebut kita boleh gunakan gabungkan konsep eco greenhouse dan sebagainya untuk menggalakkan ada kurangkan macam mana ke gas rumah hijau dengan adanya fotosintesis. So, itu ada idea-idea kita gabungkan. Sebenarnya, para peserta tak ada idea. Cuma kita nak gabungkan, lorongkan kepada tujuan. Okay, mencapai dan menepati SDG yang mengikut setiap kategori. So, contohnya untuk cleaner energy ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin gunakan item furnace. Okay, gunakan kayu, kita tanamkan pokok dan kita ditanam balik preservation, conservation. Idea tu kita boleh gunakan. Okay, untuk dapatkan charcoal dan kita gunakan charcoal, mungkin kita binakan charcoal center, charcoal tower, charcoal supply dan sebagainya. Dan dalam Minecraft juga kita ada renewable resources. Ini adalah gambar ajar renewable resources yang kita boleh dapatkan di mana kita gunakan crafting table, kita gunakan furnace dan sebagainya untuk dapatkan daripada raw material untuk dapatkan item-item itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan ataupun para peserta boleh carikan guide untuk nak binakan crafting table ataupun resepi crafting table untuk menunjukkan renewable energy. Itu adalah idea daripada saya. Okey, mungkin sesuai, mungkin tak sesuai, tetapi kita dapatkan satu perspektif yang lain ya. Okey, yang kedua adalah non-renewable resources. So, non-renewable resources adalah ada gold dan sebagainya. Sebenarnya dalam Minecraft kita ada item-item yang boleh dikatakan non-renewable resources. Jadi kita boleh letakkan satu untuk dalam Minecraft kita boleh paparkan yang mana renewable resources dan non-renewable resources sebagai contoh supaya audience ataupun juri yang menampakkan tu okey akan mendapatkan satu gambaran di mana peserta ini adalah faham apa itu non-renewable ataupun renewable resources. So, seterusnya adalah SDG nombor 9 iaitu Industry, Innovation dan Infrastructure untuk sekolah menengah rendah iaitu tingkatan 1 ataupun hingga tingkatan 3. Okay. So, untuk yang ni, ideanya adalah bagaimana kita nak menggawal ataupun mengatasi masalah banjir kilat, flood risk. So, idea pertama adalah kita boleh pengurusan risiko. Jadi, yang ini kita boleh binakan satu tempat di mana dalam Minecraft gunakan template world itu di mana kita nak tempatkan bila berlakunya situasi yang tidak diingat. Jadi, macam mana kita nak mengurus? Itu adalah satu ilmu. Jadi, kita boleh fikir apabila bayangkan mungkin anda para peserta pernah mengalami ataupun belum mengalami tak apa, kita bayangkan bagaimana kita nak mencegah masalah ini berlaku pada kita. So, kita boleh binakan satu place, satu tempat untuk tempat kecemasan. Bagaimana tempat kecemasan tu? Kita kena fikirkan dari segi tempat letak dan sebagainya. So, yang idea yang kedua adalah bagaimana kita nak mengkurangkan. So, kita boleh gunakan hydraulic models. Okay, dalam komputer untuk understand the amount of water catchment dan sebagainya. Okay, mungkin tuan-tuan tanya, possible ke kita nak bina benda ni dalam Minecraft? Okay.
kita boleh binakan satu perwakilan. Kalau adik-adik ataupun para peserta mempunyai masa yang berlebihan, bolehlah kita bagi dia adalah functional sikit. Functional tersebut adalah dari segi kita gunakan piston, kita gunakan redstone untuk menggerakkan, untuk nampakkan dia ada fungsi. Okay. So, seterusnya kita boleh gunakan macam mana kata uh, glass floor defense, bagaimana dalam rumah tu uh, sungai tu mungkin diperluaskan lagi, mungkin kita binakan konkrit, mungkin setiap rumah tu kita binakan atau uh, tumbuh-tumbuhan yang boleh menahankan macam mana kata automatic gate dan sistem ataupun drain, okay, untuk menguruskan risiko ini. Okay. So, yang kedua, seterusnya adalah climate change dan flooding. Mungkin kita bagaimana kita nak tackle masalah ini, nak selesaikan masalah ini, kita boleh tengok dari segi struktur bangunan kita. Mungkin ada puan-puan nak binakan struktur bangunan menggunakan template wall yang ada. Okey, tak jauh dari masalah. Bagaimana kita nak mengkurangkan pelepasan karbon, ataukah kita terapkan unsur greenhouse ke ataupun unsur eco green ke dalam tu. Itu satu. Mungkin kita nak gunakan macam mana infrastruktur seperti jalan, jambatan, macam mana kita nak perluaskan di tepi jalan tu adalah longkang untuk menampakkan dia ada sistem. Sistem macam di KLCC ke ataupun di KL sana dia ada sistem untuk mengeluarkan air tu dengan lebih cepat di bawah jalan raya tersebut. Itu adalah satu idea. Tapi di mana tuan-tuan puan-puan bila kita buat video, bila kita buat laporan kena tunjukkan keunikan tersebut. Okay. So, seterusnya mungkin idea-idea tadi adalah berkaitan tu. Mungkin kita nak buatkan water reductions. Gunakan macam mana kita nak reduce. Okay. Lepas tu, satu lighting. Mungkin kita bila flooding, semua dah habis. Lampu dah habis, terkena dengan air, semua dah rosak. Bagaimana kita nak pastikan lampu jalan itu ataupun supply sumber cahaya bila kita hadapi banjir ke situasi yang terdesak, kita masih mempunyai sumber cahaya. Itu satu idea dalam bila kita nak terap dalam bandar kita. Satu lagi adalah sustainable meals. Bagaimana kita nak pastikan bekalan makanan tu ada bila kita hadapi masalah tu. Okay. Kita boleh buatkan satu plant base, tanam pokok. Mungkin dalam atap tu kita tanam tumbuh-tumbuhan untuk dapatkan makanan. So, satu lagi adalah recycling. Adalah kita jangan buang kita wujudkan recycling center. Untuk recycling center mungkin kita binakan. Okay, recycling center. Lepas tu dalam Minecraft. Lepas tu, macam mana kata, kita gunakan NPC, gunakan redstone, gunakan command block untuk bila kita letak saja dia akan dapatkan sesuatu coin. Minecraft coin dalam Java ataupun backdrop dia ada, tapi dalam Education Edition dia belum ada. Tetapi anda boleh gunakan diamond. Bila kita letak satu, dia guna dispenser, dia akan keluarkan diamond itu sebagai ganjaran. So, this is an idea. Okay, sharing ideas. Okey, seterusnya untuk sekolah menengah atas di mana dia akan tackle SDG nombor 4, quality education. So, untuk quality education-nya dalam tasknya adalah bagaimana kita nak binakan sebuah sekolah yang sesuai dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. So, saya dinamakan dia macam future EDS school. So, apakah dream school yang anda pada masa depan? So, sebenarnya untuk setiap kategori itu, kita boleh applykan satu model iaitu Think, Make, Improve. Di mana Think, Make, Improve ni adalah kita berfikir terlebih dahulu apa masalah kita nak hadapi dan kita bina dalam Minecraft Make. Lepas tu, kita
tenang sekejap, kita lihat balik adalah kita boleh improve apa yang binaan tu. So dia ada proses yang senang. Think, make, improve. Semestinya bila kita think, kita adalah sedikit unsur empathy. Contohnya ada flirt bagaimana kita nak reducekan masalah tu. Itu adalah keluar daripada rasa empati kita. Okay? So, fikirkan, gunakan think, make, improve. Untuk memudahkan anda nak buatkan design thinking ke, nak buatkan design proses ke, nak reka tu. Tak mengapa bila kita buat salah. Sebab kita boleh improve. So, untuk future tu, kita boleh berfikir apa yang perlu dalam wujud dalam future school. Tak mengapa kita keluarkan idea imaginatif. Tak mengapa. Okey, mungkin kita nak binakan libraries yang hebat-hebat. Mungkin kita nak binakan kawasan playground, outdoor. Lepas tu kantin yang hebat, classroom yang hebat, penuh dengan laptop ke, penuh dengan apa. Itu terpulang kepada anda. Di sini anda wujudkan future idea school, tetapi sewajarnya bila kita bina tu dia ada justification, ada justifikasi, ada alasannya di mana kita nak, kenapa kita nak bina benda tu, kenapa kita tak nak guna benda tu. So itu kita kena terangkan dalam gunakan boards seperti yang ditunjukkan dalam tutorial tersebut. Kita ada boards, kita boleh gunakan boards MPC untuk terangkan. Okay, future school mungkin ada sedikit contoh di sini adalah yang sebegini. So, ini adalah macam town planning. Okay, school ini adalah sebenarnya school planning. Kita binakan structure bentuk ni. Kenapa nak bentuk tu? Think, make, improve. So, kita nak benda ni ada connection sikit. Mungkin kita nak kita punya sekolah jadi bentuk macam ni. Ada huruf ke, gunakan kaca sesuai dengan futuristic punya unsur dan sebagainya. Itu terpulang kepada anda. Tetapi, setiap bangunan tersebut sewajarnya ada function, ada macam mana kata, ada peranan dia. Okey, kalau boleh kita ada bagi dia ada peranan, bukan sekadar kita bina sekadar hiasan saja. Okey, so untuk itu kita nak buatkan town futures idea macam mana binaan Minecraft kita lebih menarik. Kita boleh gunakan redstone, boleh gunakan piston, boleh gunakan comment blocks, boleh gunakan NPC. NPC dalam tu ada comment. Kita boleh gunakan untuk membuatkan binaan Minecraft kita lebih menarik, lebih hidup, okay, dan lebih reality. Jadi bila orang dah nampak, dia akan mendatangkan satu kepuasan kepada diri sendiri terutamanya dan juga orang yang sebagai audiens masuk dalam dunia anda. So, untuk last but not least, untuk kategori terakhir iaitu sustainable cities dan communities, pendidikan khas, sekolah rendah dan menengah. So, di sini ada berkaitan dengan sustainable city dan communities. So, permasalahannya adalah kita kena binakan satu bandar ataupun community yang mempan, yang sustainable, di mana dia sesuai untuk semua kategori. Orang kurang upaya, warga emas, kanak-kanak. Jadi, kita kena bina sebuah bandar yang ideal dalam Minecraft memenuhi keperluan asas bagi semua golongan seperti yang dikatakan. Jadi, di sini kita boleh binakan, apa yang kita boleh bina? Bandar. Jadi, dan saya namakan dia sebagai bandar inklusif. Okay, bandar inklusif. Kita boleh binakan bandar inklusif. Dalam bandar tu semestinya ada bangunan, ada hospital, ada rumah, ada hotel, ada restoran, ada tandas awam, ada jalan, okay, perhubungan. Lepas tu ada, apa ada lagi? Ada garden. Okay, so itu adalah keperluan as. Okay, so bila kita nak bina semua tu, mungkin dia sesuai untuk golongan tertentu. Tapi dia tak semestinya untuk sesuai untuk golongan orang tua, orang kurang upaya, orang berkeperluan khas. Jadi di situ kita nak shiftkan kita bagaimana kita dalam Minecraft tu boleh bantukan. Contohnya kita boleh gunakan rail untuk buat ramp. Okey, kita boleh buatkan tanda-tanda guna button dan sebagainya. So di sini adalah idea-idea kita boleh binakan
Dan jangan takut, nanti saya akan tunjukkan di sini, Cikgu Go telah sediakan beberapa video untuk membantu anda supaya anda mendapatkan idea ataupun dapatkan perspektif, gambaran untuk teruskan anda. Okay, so guys, there are no wrongs and right answer, tetapi kena memenuhi syarat. Hai. Okay, itu saja. So, kita nanti akan tengokkan contoh-contoh binaan Minecraft, okay, yang Cikgu kongsi bersama anda. Tapi di sini ingin saya tekankan, anda mempunyai kuasa kreativiti kritis yang lebih hebat. Jadi jangan takut. Okay, so itu saja. Kita terus dengan short demo nanti. Okay.